Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Natasha binti Saiful Bahrin. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan sedikit pengenalan berdasarkan tugasan saya pada kali ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan di negara Malaysia dan menjadi lingua franca sejak zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperkukuh di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu melambangkan identiti negara bagi memastikan penggunaan bahasa selaras dan lebih mudah untuk difahami oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya dari sudut pentadbiran, perundangan dan yang paling penting iaitu hal ehwal pendidikan. Dalam konteks ini juga, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa ilmu yang memainkan peranan penting dalam struktur pendidikan di Malaysia serta dianggap sebagai bahasa penyatu bagi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Di sini saya sertakan dua orang tokoh bahasa yang telah banyak berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama iaitu Profesor Dr. Awang bin Sarian dan yang kedua Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan latar belakang Awang Sarian. Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian atau lebih dikenali sebagai Awang Sarian merupakan ahli bahasa Malaysia yang telah banyak menyumbang dan memperjuangkan bahasa kebangsaan yang jelas termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Tamadun Bangsa. Beliau merupakan anak kelahiran Pontian, Johor yang dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1953. Sekitar tahun 1977, latar belakang pendidikan beliau bermula dengan menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Agama Teluk Kerang di Pontian, Johor dan seterusnya di Sekolah Menengah Teluk Kerang pada tahun 1966. Beliau juga meneruskan pengajian tingkatan 6-nya di Sekolah Menengah Sultan Ismail Johor Bahru pada 1971 hingga tahun 1972. Beliau juga menerima ijazah sarjana muda persuratan dengan kepujian serta diploma pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selanjutnya, peranan Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian merupakan salah satu tokoh bahasa yang bergiat aktif dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Beliau berperanan sebagai ahli bahasa yang menerajui bidang penghasilan penerbitan penulisan ilmiah seperti buku, risalah, artikel, kamus pelajar sekolah rendah dan juga menengah. Penulisan karya Awang Sarian telah membuka mata masyarakat bagi memahami dan menerapkan penggunaan bahasa Melayu dalam meningkatkan prestasi negara. Malah, beliau menjaga khazanah bahasa dengan menekankan penggunaan bahasa Melayu baku melalui gerakan pemasyarakatan yang telah dijalankan. Kesungguhan beliau memberi ceramah kepada para pendidik juga bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara lebih berkualiti dan mampu melahirkan generasi muda yang boleh menguasai bahasa Melayu formal dan baku dengan baik. Seterusnya ialah pemikiran tokoh Awang Sarian. Umum mengetahui bahawa pemikiran merupakan salah satu cabang idea yang dimiliki oleh setiap manusia. Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian merupakan tokoh bahasa yang mendorong pemerkasaan bahasa Melayu melalui konsep pemikiran yang luas dan tidak berada dalam konteks pendidikan semata-mata. Dalam hal ini, bahasa Melayu merupakan komunikasi yang diaplikasikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan hingga ke peringkat antarabangsa. Selain itu, Awang Sarian melihat prestasi bahasa Melayu yang menjadi lambang identiti perpaduan yang wujud di negara Malaysia.
Pemikiran yang berwawasan ini dilihat sebagai penyatu dalam mencapai keharmonian negara yang berkekalan. Beliau juga bergiat aktif dalam mengembangkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Rentetan itu, bahasa Melayu lebih dikenali ramai dan dianggap sebagai bahasa yang relevan di mata dunia. Tokoh yang kedua iaitu Nik Safiah Karim. Latar belakang beliau, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan seorang tokoh tanah air yang bergiat aktif dalam memartabatkan bahasa Melayu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Bonggol, Kota Baru, di Kelantan. Beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Zainab dan melanjutkan pelajaran di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur. Setelah itu, beliau memperoleh kelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastra pada tahun 1963 dan Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana pada 1965. Ketekunan dalam bidang pendidikan membawa kejayaan kepada beliau dalam memperoleh ijazah kedoktoran linguistik transformasi generatif di Ohio University, USA. Beliau merupakan antara salah seorang cendekiawan wanita yang dikenali ramai kerana mempunyai semangat juang yang tinggi demi menjaga kedudukan bahasa Melayu. Seterusnya, antara peranan tokoh Nik Safiah Karim. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan tokoh bahasa terkemuka yang menyumbang terhadap pendekatan dan perkembangan dalam keberkesanan berbahasa Melayu. Hal ini demikian kerana semangat yang ditunjukkan oleh beliau dalam melatih dan mengasah kebolehan guru bagi melahirkan kualiti pendidik yang bermutu tinggi pada masa hadapan. Dalam konteks ini juga, semangat signifikan dalam memperjuangkan martabat bahasa Melayu dibuktikan dengan penglibatannya sebagai pakar rujuk dalam bahasa Melayu dan menjadi pengasas buku teks yang diiktiraf oleh Kerajaan Brunei. Seterusnya, tokoh Nik Safiah Karim menggunakan potensi yang dimilikinya dengan menerbitkan pelbagai buku yang menjadi panduan dalam memahami struktur tata bahasa dan ejaan dalam bahasa Melayu dengan betul dan tepat. Seterusnya, pemikiran tokoh Nik Safiah Karim. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim memegang prinsip bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang dinamik dan berkembang seiring peredaran zaman moden yang terus meningkat dengan pesat. Perkara ini dilihat menerusi peningkatan istilah dan perkataan baharu yang mula diserap masuk dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Menurutnya lagi, perkembangan bahasa yang sesuai mampu membuka peluang kepada orang ramai bagi menghayati bahasa Melayu dan memastikan kedudukan bahasa ini kekal relevan dan tidak ditelan zaman. Beliau juga memberi perhatian terhadap pengaruh bahasa asing yang kian menggugat keunggulan bahasa Melayu. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu diberi keutamaan dalam semua aspek dan bidang yang sedia ada di negara kita. Seterusnya ialah perbezaan peranan di antara Awang Sarian dan Nik Safiah Karim. Mari kita lihat persamaan peranan tokoh Awang Sarian dan Nik Safiah Karim. Secara umumnya, tokoh bahasa ini mempunyai matlamat dan visi yang sama demi memastikan martabat bahasa Melayu sentiasa dijaga. Awang Sarian dan Nik Safiah Karim merupakan pakar bahasa yang memiliki penguasaan yang tinggi dalam bidang linguistik, khususnya bahasa Melayu. Dengan kepakaran yang sedia ada, mereka telah bergiat aktif dalam bidang penyelidikan dan penulisan ilmiah bagi memahami dan menghayati ilmu bahasa dengan lebih mendalam. Seterusnya, tokoh-tokoh ini mempunyai peranan yang sama dalam memastikan bahasa Melayu diserap dalam sistem pendidikan di negara Malaysia agar tidak terhakisnya keunggulan bahasa Melayu pada masa yang akan datang. Seterusnya ialah perbezaan peranan di antara Awang Sarian dan Nik Safiah Karim. Bagi Awang Sarian, sumbangan Awang Sarian dilihat dengan meninggikan darjat bahasa Melayu sehingga ke peringkat antarabangsa iaitu ke negara China. Kesungguhan beliau membuahkan hasil sehingga diiktiraf
sebagai penerima anugerah persahabatan dengan negara China. Baru-baru ini beliau memberi pemahaman bahasa Melayu secara efektif sehingga mampu meluaskan bahasa Melayu sekaligus memupuk rasa bangga dalam kalangan masyarakat untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bagi Nik Safiah Karim, Nik Safiah Karim turut memartabatkan bahasa Melayu hingga ke peringkat luar negara. Namun begitu, beliau lebih bergiat aktif di peringkat nasional bagi memberi perhatian untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau menekankan kesedaran kepada masyarakat agar menggunakan bahasa Melayu dalam setiap aspek kehidupan. Perbezaan yang kedua, Awang Sarian menjadi pakar bahasa yang lebih memberi fokus terhadap kajian dalam bidang bahasa Melayu dan menggalakkan pembaharuan yang berkembang pesat. Beliau meyakini bahawa bahasa mestilah berkembang agar berpotensi untuk meningkatkan mutu sesuatu bahasa agar setaraf dengan pembinaan negara yang kukuh. Bagi Nik Safiah Karim lebih mementingkan struktur penggunaan bahasa Melayu yang betul, khususnya dari segi tata bahasa. Beliau merupakan salah seorang penulis yang menyumbang idea dalam hasilan buku Kamus Tata Bahasa Dewan. Kandungan buku ini memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang aspek binaan ayat dan perkataan, merangkumi pola, bentuk, jenis dan struktur binaan komponen. Seterusnya merupakan perbezaan dan persamaan pendapat tokoh dari sudut pemikiran. Bagi persamaan pemikiran di antara Awang Sarian dan Nik Safiah Karim, Awang Sarian dan Nik Safiah Karim bertungkus lumus dalam memartabatkan bahasa Melayu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam konteks ini, bahasa ilmu merangkumi keintelektualan dan kesempurnaan sesebuah bahasa dalam menyampaikan sesuatu maklumat sekaligus menjadi bahasa pengantaraan yang digunakan dalam pembelajaran. Mereka turut memberi penekanan dalam memperkasakan bahasa Melayu dengan cara mengaplikasikan bahasa Melayu dalam struktur pendidikan. Penghayatan yang mendalam tentang bahasa Melayu secara tidak langsung membimbing generasi akan datang agar menguasai bahasa Melayu dengan baik. Seterusnya, Awang Sarian dan Nik Safiah Karim juga merupakan tokoh bahasa yang menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai elemen utama yang perlu dipertingkatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahkan, bahasa Melayu merupakan asas yang kukuh bagi membina dan mengukuhkan hubungan perpaduan untuk mewujudkan kedamaian yang berkekalan dalam kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Melayu merupakan bahasa penyatu yang merapatkan dan membina hubungan baik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita lihat perbezaan pemikiran. Bagi Awang Sarian, pendekatan Awang Sarian lebih menuju ke arah kesusasteraan Melayu, terutamanya dalam penghayatan sastera moden. Menurutnya, sastera merupakan salah satu karya yang berunsurkan kesenian yang mampu memperkayakan bahasa Melayu menerusi pendedahan tentang kepelbagaian kosakata dan gaya bahasa yang tepat. Bagi Nik Safiah Karim pula, Nik Safiah Karim lebih menegaskan masyarakat agar memelihara penggunaan bahasa Melayu dari aspek istilah dalam bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu diaplikasikan sebagai istilah dengan istilah yang betul dan tepat agar bahasa ini dapat bersaing dan bergerak seiring dengan bahasa-bahasa lain, khususnya dalam bidang sains dan teknologi yang hangat diperkatakan zaman kini. Yang seterusnya, Awang Sarian. Awang Sarian lebih mendapati bahawa bahasa Melayu merupakan simbolik yang menandakan identiti sebagai lambang kedaulatan negara. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu diaplikasikan dalam setiap bidang, khususnya perundangan dan pendidikan, dan penghasilan karya atau bahan ilmiah secara berterusan. Manakala Nik Safiah Karim lebih cenderung menganggap bahawa bahasa Melayu merupakan lambang yang berkesan bagi mencerminkan bahasa sebagai elemen yang mampu mempertahankan warisan bangsa Melayu agar terus berkekalan. Kesimpulannya, keunggulan bahasa Melayu perlulah dijaga oleh setiap lapisan masyarakat bagi memastikan generasi akan datang mampu menguasai bahasa Melayu dengan baik.
Perkembangan zaman sememangnya menjadi salah satu cabaran yang tidak asing kerana keadaan ini telah menjadikan usaha dalam memperkasakan bahasa Melayu semakin sukar, lebih-lebih lagi pengaruh bahasa asing yang mula meresap masuk dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, kewujudan pakar bahasa memainkan peranan penting dalam menyumbang ke arah kemajuan bahasa Melayu. Kesungguhan yang Awan Sarian dan Nik Safiah Karim juga telah membuahkan hasil kerana pendedahan yang berkesan telah mewujudkan suasana masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera. Mereka turut menunjukkan teladan yang baik iaitu menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dengan betul, dan hal ini perlu dicontohi oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang atau status sosial. Keadaan ini sekaligus mampu membuka mata sesetengah pihak bahawa bahasa Melayu merupakan warisan yang perlu dijaga sepanjang hayat. Sekian, terima kasih.